Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel ataupun selamat datang ke channel Aizat Mahadan. Agak lama aku tak buat video disebabkan penangan raya terkejut. Okey, kepada yang baru sampai ke channel ni, aku harap korang boleh support dengan tekan tombol subscribe. So, untuk video pada kali ni aku cuma nak share lah kan, masalah-masalah yang aku sendiri yang lalui lah benda ni as a runner. So, sebagai seorang yang menjalankan kerja-kerja delivery ataupun runner ni yang aku berdepan ketika buat Lalamove ni. So, di antaranya so, yang first kali dari segi apa? Untuk pick up job. Ini memang susah nak elak lah. Kadang-kadang menghampiri, kadang-kadang sampai 10 km, 9 km. So, jadi bila kau slide tu, dia masuk dekat kau. No choice. Kau pun tengok job tu, kalau bilis tu tak payah ambil lah kan. Yalah, maksudnya job yang jenis 30 ke atas ke, 40 ke atas ke, walaupun jauh, rasanya kau sanggup nak ambil job tu. So, pattern Lalamove ni aku pun tak tahu kenapa. Sebab aku pun baru start awal tahun ni kan. Seminggu sebelum raya dengan seminggu selepas raya, itu memang waktu yang paling boom sekali. Kalau nak dapat 170 ke 200 untuk dekat Johor so cerita dekat Johor lah ni. Kalau cerita kat KL aku rasa mungkin lebih lagi kan. Mungkin boleh jejak 400 lah. Aku tak tahulah. Dengar macam tu lah kan. Jadi mungkin banyak order tu disebabkan yalah, orang nak beli kuih raya. Memang banyak lah aku dapat order yang hantar kek, hantar kuih, hantar apa, makanan lah banyak kan. Sebab bulan puasa boleh tahan jugalah orang order makanan. Apa yang best waktu tu di mana job boleh pilih-pilih sampai tahap macam tu lah. Maksudnya setiap kali bunyi tu, setiap kali bunyi masuk kau dah slide sekali, dia bunyi tu non-stop lah. Lepas tu kau tengok lah, kalau sehala dengan job yang kau dah slide tadi yang dah masuk tu, so kau boleh pilih, kau boleh ambil lagi satu job. So setiap perjalanan, setiap trip tu kau boleh buat double order. Itu apa yang aku dapat buat lah di tu. Kalau tak dulu sebelum ni, mana ada, susah nak dapat. Kadang kebanyakannya satu trip satu order je. Ada kadang-kadang dapat juga buat dua. Tapi dia punya hala tuju dia tu, satu ke utara, satu ke selatan. Tapi kalau macam tu, satu trip, satu job, satu order kau layan je, memang lambat lah kan kau nak achieve target tu. So, untuk korang yang baru start Lala ataupun mungkin lah, kalau buat Lala ni mungkin ada apa benda yang korang kena hadap lah. First kali macam aku cakap tadi, pick up jauh. Pick up jauh ni memang kau tak boleh nak elak lah. Okey, nombor 2 tak sesuai dengan kapasiti. Maksudnya apa? Kau bawa motor, kau dapat order, kau pergilah dekat pick up. Sekali kau dah sampai kat tempat pick up, barang yang disuruh bawa tu, contohnya apa? Kena bawa apa? TV. Takkan nak bawa pakai motor? Ini masalah. Aku pun tak faham kenapa macam ni. Untuk sepatutnya customer yang booking Lalamove ni, dia kena alert dengan benda ni. Kalau barang tu tak sesuai dengan contoh kereta, kau order untuk bawa tayar, contoh tayar JCB, suruh bawa naik kereta, kelakar kan. Kan tak muat. Kau order lah yang sesuai. Kalau tayar JCB tu, mungkin yang sesuai apa? Pick up. So order lah pick up. Okey, nombor 3, sepatutnya order tu door indoor, pintu ke pintu. Tapi customer tak buat macam tu. Sepatutnya dia tak, kalau tak silap aku, pintu ke pintu ni charge RM5 kalau tak silap aku lah. So kebiasaannya inilah yang berlaku. Jadi rider ataupun driver Lalamove ni kena lah naik tangga sampai tingkat 4, tingkat 5. Patutnya kena charge door to door. Ini mungkin tak tahulah customer terlepas pandang ke ataupun sengaja ke, aku tak pasti. Tapi sepatutnya benda ni basic lah kot. Kira ibarat macam kau buat kejamal lah. Orang terpaksa berdepan dengan benda ni. Lagi kalau tempat tu memang pack lah, kawasan apartment yang crowd. Jadi memang kadang-kadang customer ni dia letak dekat note, tolong naik atas tingkat 18 sebab ada baby, saya tak boleh turun. So kalau macam bagi akulah, kes macam tu sepatutnya lah kena door to door lah. Sepatutnya customer kena, waktu dia order Lalamove tu, dia kena letak door to door. Yang keempatnya agak kelakar lah. Dia order dekat kau, dia suruh hantar benda ni surprise, tapi dia tak cakap dengan kau. Patutnya dia kena cakap, abang nanti ni benda ni customer tak tahu abang hantar barang ni.
So nanti abang yalah pandai-pandai lah abang buat supaya benda ni nampak surprise. Ini tidak, dia setakat bagi suruh hantar. Jadi bila dah sampai, so masalahnya datang apabila kau tak jumpa rumah tu. Bila tak jumpa, kau call. Bila kau call, customer tu jawab. So dia cakap apa? Saya tak ada order barang. So bila customer jawab macam tu, kau jam lah. Cakap aku adalah 2-3 kali juga kena macam tu lah. So apa yang aku jawab ialah, ini rasanya surprise ni cik. Lagi satu aku tengok lah benda apa kan. Kalau waktu tu kadang-kadang bunga, kek. So benda-benda yang macam ni memang biasanya memang sesuai lah untuk surprise tu kan. Cuma bila kau tak dikabarkan benda tu, bila kau tak diberitahu, jadi masalah tu akan timbul apabila kau tiba dekat alamat penerima. So korang kena ada cara lah macam mana nak hadapi benda ni lah. Korang kena profesional lah sebagai kerja penghantar ni kan. Nombor 5 ni dari segi alamat. Alamat bermasalah. Kadang-kadang tak tahulah, orang sepatutnya kena letak dekat note ke apa kan. Sebab biasanya runner so dia ikut maps je lah ataupun Waze untuk tuju ke lokasi tu kan. Jadi bila dah sampai, biasanya baru call customer kan kalau tak jumpa. Biasanya macam tu lah. Okay, so first kali waktu lepas korang dapat order, biasakan untuk call customer tu. Call sebab nak confirm lah. Tapi memang tak dinafikan, ramai je customer yang dia letak dekat note jangan call. So korang redor je lah. Kalau dah sampai nanti berapu-rapu ke tak jumpa alamat, lepas tu customer letak note kat situ, jangan call. Memang kebanyakan order yang makanan lah. Tak tahulah kenapa, mungkin yelah banyak kerja lain nak buat daripada angkat call. Yelah kalau kena jawab panggilan aja, kerja lain pun tak jalan. Aku rasa lah kan. Yang nombor 6 ni, kira benda ni memang aku paling menyampah sekali. Di mana customer buat double order. Double order ni macam mana tau? Dia order benda yang sama, dia buat 2 kali. Tak tahu kenapa. Kira siapa yang dah slide, contoh aku dapat job ni, lepas tu seorang lagi dapat. Lepas tu siapa yang sampai dulu ke lokasi pick up tu, dia yang akan dapat job tu. So memang naya lah dekat runner yang datang kendian tu. Sampai-sampai je, sorry bos, barang dah ambil. Ataupun sampai-sampai je, barulah customer cancel. So benda ni aku pernah dapat job yang macam tu tau. Aku slide masuk, lepas tu keluar lagi kan, aku slide lagi. Dua-dua masuk kat aku. Bila aku check, ni sama ni order ni. Sekali aku dalam 5 minit aku dah nak sampai, aku buka lagi sekali, aku tengok customer dah cancel yang satu tu. Dan dua-dua harga tak sama. So customer cancel yang harga mahal. Kau nampak tak? So masa tu aku macam rasa marah jugalah. So bila dah sampai dekat lokasi pick up tu, aku macam nak marah dia tau. Masa tu bulan puasa lah, awal-awal bulan puasa. So sebab aku cari alamat tak jumpa masa tu. Jadi bila dah call, dah tanya apa-apa semua, aku terus terlupa lah yang pasal dia order double tu. Aku nak je sound masa tu kan. Tak boleh buat macam ni bos. Kau dah naya dekat rider ni. Buatnya contoh kalau job tu katalah satu orang lain slide, lepas tu orang tu sampai selepas aku sampai, aku dah ambil ni makanan. Masa tu ada makanan lah. So naya lah runner yang kendian tu ambil, sampai-sampai job cancel. Sakit hati babe. Kalau aku meradang lah. Pernah 2 kali aku datang, aku nak pick up, dah sampai aku buka nak tengok lah kan nama company ke apa kan, dah tak ada lah, rupanya dah cancel. So dekat situ dah rugi tau. Ruginya tu dari segi apa? Kos minyak, lepas tu masa kau. So ni antara cabaran-cabaran ataupun masalah yang korang kena berdepan dan harus tangani dengan profesional lah. Kalau boleh janganlah sampai gaduh-gaduh kan. Korang kenalah. Memang kita pun kadang-kadang memang geram lah. Macam mana tu kau customer tak angkat, nombor WhatsApp pun tak ada. Ada lagi 2 tempat. Last kali hantar pergi Kelab. Hantar durian Musang King. Sikit punya bau punya kuat macam mana lah nak laju-laju ambil order lebih nak. Aduh. So aku rasa tu saja setakat ni. Korang boleh type dekat komen lah apa yang masalah selain daripada ni yang berlaku yang korang hadapi lah. Kita sama-sama berkongsi lah. Okay guys, aku rasa tu saja. Kita jumpa lagi dalam next video. Jangan lupa like, subscribe, komen, share channel Aizat Mahdan. Okay, bye. Last. Assalamualaikum. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.